Hello pelajar-pelajar siswa, apa khabar? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Kepada siapa yang telah subscribe, like, comment and share, terima kasih banyak-banyak. And kepada siapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Hi everybody, I hope you all are fine and in good of health. Thank you for subscribing my channel, like, comment and share. For those who haven't, please do so, and my advance thanks to you all. Today we are going to learn comprehension, how to answer questions. Hari ini kita akan belajar comprehension ya, bagaimana nak menjawab soalan mengikut cerita yang diberilah. Okay, being a good citizen, tajuk dia. Being a good citizen. Citizen ni warga negara. Okay, being ni menjadi seorang yang baik atau seorang insan yang baik. Citizen dia maksudnya warga negara, maksudnya macam insan yang baik, seorang yang baik lah. Okay. Okay, this is the question. Read the passage below and answer the following questions. Read the passage below and answer the following questions. Baca cerita di bawah ni dan jawab soalan yang diberilah. The following questions. Okay. Saya mula sekarang. Okay, lihat betul-betul. Cerita ni ada simple present tense dan juga past tense. Simple present tense dan juga past tense. Okay. Saya mula sekarang. Mary is my cousin. Mary adalah sepupu saya. So, adakah yang ni past tense? Tak mungkin kan? So, saya nak sebut Mary adalah sepupu saya. So, Mary is my cousin. Mary adalah sepupu saya. She has a heart of gold. She has a heart of gold. Okay. Heart of gold adalah satu idioms atau idiom ataupun peribahasa. Okay. Heart of gold, or seorang mempunyai hati yang baik, yang suka menolong orang. Kita sebut a heart of gold. So cousin Mary ni, sepupu Mary ni adalah seorang yang sangat baik hati, suka menolong orang. Okay, yang ni cuba lihat di sini, dari sini hingga sini. Mary is my cousin, she has a heart of gold. Simple present tense. Okay, simple present tense. Last weekend, okay, cerita ni adalah tentang apa yang berlaku pada hujung minggu lepas. Last weekend, weekend hujung minggu, bukan last week. Last week kalau minggu depan, minggu lepas. Kalau last weekend, hujung minggu yang lepas. Hujung minggu yang lepas, Saturday Sunday lah. Alright. Okay. Last weekend, she dimaksudkan kepada cousin dia. She and her classmates paid a visit to an orphanage. Last weekend, she and her classmates paid a visit to an orphanage. Okay. Pada hujung minggu yang lepas, dia dimaksudkan kepada sepupu Mary. Okay. Dia dan kawan-kawan sekelas dia lah, classmates, kawan-kawan sedarjah. Okay, paid a visit to an orphanage. Paid a visit to an orphanage. Paid perkataan asal P-A-Y, maksud dia bayar, tapi dia ada maksud lain juga. Paid a visit, melawat ya. Paid a visit to an orphanage. Orphanage, tempat tinggal anak-anak yatim. Okay, orphanage, tempat tinggal anak-anak yatim. Kalau anak yatim kita panggil orphan. Spelling dia O-R-F-H-A-N sahaja. Orphan, anak yatim ya. Kalau ramai kita sebut orphans lah. Tanpa S kalau ramai orphans. Orphanage, tempat mereka tinggal. Okay. Saya sambung sekarang. They were, okay, were, are, kalau tukar ke past tense, were. Okay, they ramai, so kita guna were di sini. Okay. They were accompanied by two teachers. They were accompanied by two teachers. Mereka telah ditemani. Okay, accompanied maksudnya ditemani. Mereka telah ditemani oleh dua orang guru. Okay, mereka telah ditemani oleh dua orang guru. Alright, two teachers. They gathered at the school hall. Mereka berkumpul di hall. Okay, sekolah. Setiap sekolah tu ada hall kan. They gathered at the school hall. Dewan sekolah lah. Okay. Gathered, berkumpul ya. They went to the orphanage at 8 o'clock in the morning by bus. They went to the orphanage at 8 o'clock in the morning by bus. Mereka pergi ke rumah anak yatim pada pukul 8 pagi dengan menaiki bas. Okay, mereka pergi ke rumah anak yatim pada pukul 8 pagi, morning, by bus, dengan bas. They brought some toys, clothes, storybooks,
and food for the orphans. They brought some toys, clothes, storybooks and food for the orphans. Brought, perkataan asal bring, membawa. B-R-I-N-G. B-R-I-N-G. Okay, bring, tukar ke pasan brought. B-R-O-U-G-H-T. B-R-O-U-G-H-T. Okay, membawa. Bring, past tense brought, ya. They brought some toys, clothes, storybooks and food for the orphans. Mereka membawa, telah membawa lah, past tense. Telah membawa toys, barang-barang mainan, clothes, pakaian, storybooks, buku-buku cerita, dan makanan. Okay, dan makanan and food, ya. Makanan untuk orphans. Orphans, anak-anak yatim. Ingat ya, orphanage, rumah anak yatim. Orphans, anak-anak yatim. Ada S sebab ramai. Okay, next. When they reached, Mary and her friends volunteered to spring clean the orphanage. When they reached, Mary and her friends volunteered to spring clean the orphanage. When they reached, bila mereka telah sampai, saya sebut telah sampai sebab ada ed di sini, past tense, ya. Reach, sampai, ed past tense, telah sampai, ya. When they reached, Mary and her friends volunteered to spring clean the orphanage. Okay, bila dah sampai, Mary dan kawan-kawannya, macam tadilah classmate, kawan-kawan sedarjah. Okay, Mary dan kawan-kawannya volunteered, sukarela, dengan sukarela, ya, to spring clean the orphanage. Telah dengan sukarela untuk membersihkan rumah anak yatim. Maksud spring clean ni, bila kita membersihkan seluruh sekolah ataupun seluruh kelas ataupun sesuatu macam rumah, macam lah, rumah anak yatim ke, rumah orang tua ke, kalau kita volunteer, okay, untuk membuat spring clean. So maksud spring clean, membersih secara keseluruhan. Kalau kita nak bersihkan rumah kita, bukan bilik saja, nak bersihkan seluruh rumah. Macam bila sampai hari raya ke apa-apa, kita perlu bersihkan seluruh rumah, kan. So spring clean, kadang kita panggil spring cleaning. Okay, ingat ya perkataan ni. So when they reached, Mary and her friends volunteered to spring clean the orphanage. So bila sampai, Mary dan kawan-kawannya dengan sukarela telah bercadang lah untuk membuat spring clean the orphanage, untuk membersihkan keseluruhan rumah anak yatim tu lah, seluruh anak yatim tu. Okay, spring clean, membersihkan satu tempat dengan sepenuhnya. Faham ya? Okay, then ingatnya volunteer, sukarela, ya. Ada ed, ya, past tense, ed. When they had finished, they had lunch with the orphans. When they had finished, they had lunch with the orphans. Okay, bila mereka telah habis kerja-kerja mereka membersihkan rumah anak yatim tu, when they had finished, bila dah habis, they had lunch with the orphans. Okay, mereka makan tengah hari dengan anak-anak yatim. Okay, bila dah habis bersihkan tempat tu, orphanage tu ataupun rumah anak yatim tu, mereka makan tengah hari lah dengan anak-anak yatim, bersama anak-anak yatim lah. Okay, saya sebut the orphan, selalu saya sebut the orphan, the orphanage. Saya tak tahu anda perasan atau tidak. Bila satu perkataan mula dengan a, e, i, u, the kita akan sebutkan sebagai the. Okay, tapi jarang orang guna, tapi ini cara yang betul, ya, the orphanage. Okay, ingat ya, kalau mula dengan a, e, i, u, the akan kita sebutkan the. Okay, the orphans. Itu. Okay, ya. So bila dah habis bersihkan, mereka duduk bersama-sama lah makan dengan anak-anak yatim, orphans. In the afternoon, di sini pun saya sebut the afternoon, saya tak sebut the afternoon. Mula dengan AIU, the tukar jadi, sebutan dia tukar jadi the. So in the afternoon, pada waktu petang, in the afternoon, the class monitor sang along merrily. Okay, in the afternoon, the class monitor sang along merrily.
Okey, pada waktu petang kelas monitor menyanyi ya. Sing, S-I-N-G, sing, past tense sang. Along, bersama ya. Menyanyi bersama dengan gembira. Bersama means bersama dengan anak-anak yatim semalah. Mereka cuba hiburkan kanak-kanak di situ atau anak-anak yatim di situ dengan menyanyi bersama. Merrily dengan gembira. Merrily dengan gembira. Mesti ada pernah sebut perkataan Merry Christmas. Merry, M-E-R-R-Y ya. So maksud gembira lah, merry. Jangan kata happy. Kata happy Christmas. So Merry Christmas sama maksud dia. So merrily, ni maksud dia dengan ya. Merrily dengan. Dengan gembira. In the afternoon, the class monitor sang along merrily. Kelas monitor menyanyi bersama-sama lah dengan anak-anak yatim di situ semua. Dengan gembira. The orphans were as happy as a lark. The orphans were as happy as a lark. Ni as happy as a lark adalah satu peribahasa gembira seperti burung, sejenis burung ya, lark. Kalau anda tengok di situ ada the orphans were as happy as a lark. Gembira seperti seekor burung ya, lark, sejenis burung ya. So the orphans were as happy as a lark. Ini satu, as happy as a lark, ada satu idiom ataupun peribahasa. Gembira seperti burung. Burung selalu suka menyanyi kan, selalu orang kata sebut macam tu kan. Birds likes to sing songs, selalu kita sebut macam tu kan. Burung-burung menyanyi. So happy, gembira seperti burung lah. As a lark, sejenis burung. Next, my cousins and her classmates left the orphan. My cousin and her classmates left the orphanage feeling very pleased for doing their part as a good citizens. My cousin and her classmates left the orphanage feeling very pleased for doing their part as a good citizen. So sepupu saya, Mary lah dia maksudkan Mary ya. Sepupu saya dan kawan-kawannya, kawan sekelas lah, sedarjah, classmates, left, telah tinggalkan, maksud mereka telah pergilah, pergi ya, dari tempat rumah anak yatim tu. Left the orphanage, mereka telah pergi dari rumah anak yatim tu, feeling very pleased. Dengan perasaan gembira, feeling very pleased, gembira ya. I repeat again, my cousin and her classmates left the orphanage feeling very pleased for doing their part as a good citizen. Sepupu saya dan classmate dia lah, kawan-kawan sedarjah dia, tinggalkan rumah anak itu dengan perasaan gembira ya, feeling very pleased for doing their part as a good citizen, kerana telah melakukan bahagian mereka. Their part, bahagian mereka, macam kadang kita bahagian kita untuk menolong seseorang tu. Dia rasa gembira, mereka rasa gembira, mestilah kalau kita tolong seseorang, kita rasa bangga dengan diri kita sendiri, kita rasa gembira ya. Membuat orang lain gembira ni ada satu perasaan yang cukup indah lah, saya boleh kata. Bila kita menolong seseorang, mereka rasa happy, tengok mereka gembira pun, kita pun rasa, kadang terasa terharu, rasa sangat-sangat gembira lah, tak terkata. Seronok menolong orang ni. Sesiapa sajalah. So mereka telah membuat bahagian mereka sebagai a good citizen, sebagai seorang insan yang baik. My cousin and her classmates left the orphanage feeling very pleased for doing their part as a good citizen, sebab mereka telah lakukan bahagian mereka lah sebagai seorang insan yang baik. Mereka rasa terlampau gembira. Pleased, happy ya, maksud lain happy. Selalu kita dengar please tu tolong ya, tolong. Please, so di sini ada di sebab past tense. Please, happy, glad, semua ada maksud yang sama, gembira ya. Please, happy, glad, G-L-A-D, glad, semua maksud dia sama, happy. Saya harap anda faham cerita ni. Saya nak teruskan dengan soalan ya. Soalan pertama, jawapan ada di sini, so saya harap anda akan dapat belajar ya.
Selalu bagaimana cara menjawab soalan. Okay, soalan pertama, what is the meaning the idiom a heart of gold? Tadi saya dah sebut a heart of gold ya. A heart of gold. Okay, apa maksud saya beritahu tadi? Seorang yang baik hati dan yang seorang suka menolong orang lain. Okay, so it means, it ni ia ya. Ia bererti, it means to be very kind and helpful. To be very kind and helpful. Untuk menjadi seorang yang baik hati, kind, baik hati ya. Saya sebut banyak kali dalam video saya yang sebelum ni. Very kind, sangat baik hati dan suka menolong, and helpful. Kadang kita akan sebut she's a very helpful person, my cousin is a very helpful person. So orang yang mempunyai hati sebagai emas dalam bahasa Malaysia kalau nak translate ya. A heart of gold ya. It means to be very kind and helpful. Question number 2. Can you name the items the peoples donated to the orphanage? Can you name the item the people donated to the orphanage? Okay, item, apa maksud item? Items kita boleh ganti dengan things. Things. Item bermaksud barang-barang. Items, barang-barang ya. So di sini dia tanya, can you name, bolehkah anda namakan barang-barang yang telah diberi, telah dibawa lah, ataupun telah didermakan, donated, dermakan oleh murid-murid itu di rumah anak yatim tersebut lah. Okay, can you name, bolehkah anda namakan barang-barang yang telah murid-murid itu mendermakan kepada rumah anak yatim tu? Senang aja jawapan dia ya. Jawapannya di sini. Okay, toys, clothes, storybooks and food. Okay, so they ni kita boleh guna untuk orang ataupun juga untuk benda-benda. Saya pernah sebut yang ni pun sekali, banyak kali. Okay ya, they are toys. Benda-benda yang mereka bawa tu adalah, okay, they are toys, clothings ataupun clothes pun boleh ya. Clothings, pakaian clothes pun boleh, clothings pun boleh. Storybooks and food. They are toys, clothings, storybooks and food. Okay, soalan seterusnya, what did the peoples do at the orphanage? What did the peoples do at the orphanage? Apakah yang telah dilakukan oleh murid-murid di rumah anak yatim itu? Okay, apakah yang telah dilakukan oleh murid-murid itulah di rumah anak yatim? So jawapan dia, they cleaned up the orphanage. So kali ni saya hendak anda cari jawapan dia dengan sendiri ya. Okay, dalam passage tu, they cleaned up the orphanage. Mereka telah membersihkan rumah anak yatim. Okay, anda boleh cari jawapan dengan sendiri di situ. Okay, bila dapat anda garis, lepas tu anda boleh buat ulang kaji. Okay, lihat tu sangat-sangat penting. Semua soalan ni ada did. Kebanyakan soalan di sini ada did sebab kita sedang tanya tentang cerita yang telah lepas. Cerita tadi pun cerita yang telah lepas. Okay, past tense. So kita mesti guna did. Okay, cuba lihat soalan yang nombor 5 nanti. Nanti saya akan beritahu anda ya. What did the peoples do at the orphanage? So they cleaned up the orphanage. Soalan ni tentang masa lepas. So tolong jawab dengan perkataan masa lepas. Jangan letakkan clean saja. C-L-E-N saja. Salah ya. Tambahkan ed sebab dia past tense. Cerita masa lepas. Sangat penting ya. Ramai tahu jawapan dan mereka akan jawab dengan cepat ya. Mereka tak akan guna past tense pula. So soalan jawapan dia akan salah. Okay. Ingat ya. Then how did the orphans feel with the people's visit? How did the orphans feel with the people's visit? Kita guna did. So perkataan feel tak ada, jangan tukar ke past tense. Ini pun saya beritahu banyak kali dah. Bila guna did, do ataupun does, perkataan ni tidak ada pertukaran apa-apa. Jangan tukar sebab ada did di sini. Okay. How did the orphans feel with the people's visit?
Bagaimanakah perasaan anak-anak yatim dengan lawatan murid-murid? Itulah murid-murid yang telah melawat tu. How did the orphans feel with the people's visit? Bagaimanakah perasaan anak-anak yatim tu dengan lawatan murid-murid? So, soalan past tense jawab dengan past tense. So, di sini cuba lihat di sini. Tanya soalan dengan did, di sini tak ada pertukaran. Bila jawab dengan past tense. Okay, jawab dengan feel, past tense felt. So, they felt very happy as a lark. They felt very happy as a lark. Mereka rasa gembira seperti burung yang saya sebut tadi. Okay, as happy as a lark. Okay. Okay, dah faham ya? Ingat, sangat-sangat penting. Soalan past tense jawab dengan past tense. Tapi di sini selalunya bila anda lihat soalan tak akan ada past tense. So bila jawab mesti gunakan past tense. Okay, very important ya. So how did the orphans feel with the people's visit? They felt very happy as a lark. Jangan kata they feel very happy as a lark. Salah jawapan dia. Okay, they felt very happy as a lark. Why do you think? Okay, di sini do. Yang ni bukan soalan past tense. Dia tanya kita sendiri. Okay, so sebab tu dia guna do. Dia tanya soalan ni, kita kadang ada soalan yang kita perlu jawab dengan fikiran kita sendiri, dengan idea kita sendiri untuk menjawab ya. So dia guna do di sini. Dia sedang tanya kita sekarang. Okay, why do you think Mary and her friends chose to visit the orphanage? Why do you think Mary and her friends chose to visit the orphanage? Kenapa anda fikir? Sekarang soalan dia tanya kita, okay? Kenapakah anda fikir yang Mary dan kawan-kawannya telah memilih untuk melawat rumah anak yatim? Okay, apakah, okay, why? So dia tanya kita kenapa, disuruh kita fikir dan jawab. Okay, why do you think? Kenapakah aku fikir yang Mary dan kawan-kawannya telah memilih untuk melawat orphanage, rumah anak yatim? Choose. Perkataan asal dia choose. Pilih. C-H-O-O-S-E. Choose. Past tense choose. C-H-O-S-E. Okay. Okay. So saya harap anda faham soalan ni. Soalan ni perlu jawab dengan sendiri ya. So jawapan dia, they wanted to do their part as a good citizen. They wanted to do their part as a good citizens. Mereka hendak lakukan bahagian mereka sebagai seorang insan ataupun seorang warga negara yang baik. Okay, seorang insan yang baik. Mereka hendak lakukan bahagian mereka lah. Okay, untuk menolong seseorang. Ramai sekarang kalau boleh kita pun perlu menolong orang lain ya. Kita akan rasa cukup gembira melihat orang lain gembira. Okay. So why do you think Mary and her classmates chose to visit the orphanage? Because they wanted to do their part as a good citizens. Mereka hendak melakukan bahagian mereka sebagai seorang insan yang baik. Okay, maksudnya warga negara. Okay, faham ya? Okay, so setakat ni ajalah comprehension ya. So please jawab dengan betul. Kalau past tense mereka akan, cerita tu past tense, mereka akan tanya dengan past tense. Okay, menggunakan did. So bila jawab, jaga ya, guna past tense. Di sini feel, felt. Nanti jangan keliru buat kenapa di sini do, present tense, bukan did. Sebab dia tanya kita sekarang. Okay, ini bukan masa lepas. Di sini chose, dia tanya kita sekarang tentang apa yang telah berlaku sebelum ni, past tense. Itu je. So be careful when you answer. Okay, jangan jawab pula they feel very happy. Salah jawapan tu. Lepas tu anda tulis clean, tak ada ed, salah juga jawapan tu. Sebab yang ni cerita tentang masa lepas. So saya harap anda semua faham. Okay, so itu aja buat kali ni. Saya harap anda akan teruskan belajar dengan saya. Saya akan terus mengajar. Dan thank you so much. Terima kasih kepada siapa yang telah subscribe, kepada siapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Thanks to everybody. Please continue watching my videos. I will continue teaching you all. Okay, take care of yourself. Bye bye. That's all for now. Bye.